السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Kita pun dah berada pada bahagian akhir daripada buku ni. Tak berapa muka surat lagi habislah kita daripada buku ni pun. Mungkin malam ni kita boleh habis ataupun satu kuliah lagi kita boleh habis. Okay. Sambungan kita yang terakhir ialah pada nota hikmah, muka surat 159. Di bawah tajuk putuskan kitaran berantai, tidak paksa didik salat. Okay, kita tengok apa yang disebut. Dia macam perkongsian. Untuk bahagian ni dia tak ada hadis-hadis apa, dia tak ada pun. Dia lebih kepada macam ending kepada buku dah pun. Dia nak beritahu kesimpulan akhir daripada semua benda yang dah disentuh dalam buku ni. Dia buat satu perkongsian situ. Masa cuti sekolah lepas, aku buat kerja sambilan di sebuah lapangan terbang. Maknanya ni cerita orang. Setiap kali masuk waktu zuhur, aku akan curi masa salat beralaskan plastik hitam dalam stor barang kerana pihak majikan tidak menyediakan ruang salat khas. Ini realiti tempat dia kerja. Lantas aku dianggap paling warak dan alim kerana rajin salat. Dalam kelompok pekerja yang rata-ratanya Melayu Muslim, hanya aku seorang sahaja yang menunaikan salat. Pekerja lain, baik tua atau muda, semuanya seakan tidak pernah dilihat salat. Ini perkongsian satu orang yang tak diberitahu namanya siapa, iaitu suasana tempat kerja dia. Dia sebut situ sebuah lapangan terbang. Tak sebut lapangan terbang kat mana. Okay. Cuma nak katanya dah jadi budaya, tak salat itu benda yang dipandang biasa. Bila mana satu orang tu dia salat ataupun dia menunjukkan sikap dia menjaga salat, orang ni telah dilihat sebagai orang yang bajet alim. Istilah orang muda sekarang lah. Ataupun orang yang pretending, tunjuk dialah yang paling beragama. Sedangkan menjaga salat itu ataupun ta'zimus salah itu ialah benda yang utama, benda yang besar. Kalau kita tengok hadis ataupun asar yang disebut oleh para ulama dan juga yang ditunjukkan oleh Nabi, bila mana datang saja waktu salat, khususnya salat fardu, kita tengok macam mana kelakuan Nabi dan juga kelakuan para sahabat, reaksi Nabi dan juga reaksi para sahabat. Antaranya ialah satu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya.
berada dalam rumah Aisyah tu, tengah duduk bersembang bercakap dengan Aisyah, tiba-tiba azan berkumandang. Waktu salat masuk. Sebahagian riwayat sebut itu ialah salat zuhur ataupun asar. Antara dua waktu salat tu lah, antara dua salat tu. Bila mana dengar saja laungan azan, Nabi berpaling daripada aku, seakan-akan reaksi Nabi tu seakan-akan tak kenal pun aku ni siapa, ataupun tak ada aku dekat depan dia. Itu ialah reaksi Nabi, action, perbuatan Nabi, kelaku Nabi bila mana kita tengok azan dikumandangkan. Realiti yang dalam cerita ni, bila mana dia salat, boleh jadi dia salat ni dah agak lama daripada masuk waktu. Bukan salat waktu azan berkumandang tu, dah agak lama dah masuk waktu. Itu pun dilihat sebagai satu orang yang annoying lah bagi orang-orang yang tak salat ni. Dia rasa macam kolot orang ni. Orang ni ada sikap nak jaga salat pun semua ni kolot. Tapi sebenarnya berjayanya kita dalam urusan dunia ni, diberkatinya kita dalam urusan dunia ni, ianya bertitik tolak daripada macam mana kita menguruskan salat kita. Benda ni tak dapat dinafikan kalau dia seorang Muslim. Benda ni tak dapat dinafikan kalau dia seorang Muslim. Ianya ialah benda yang memang satu orang Muslim dia kena faham macam tu. Kita tengok sahabat-sahabat pun macam tu. Kita tengok salafus salih yang lepas pada sahabat. Ada sebahagian tabi'in tengah duk buat rumah. Saya tak ingat apa nama tabi'in ni. Tengah duk buat rumah. Buat rumah, tengah tinggikan dinding rumah apa semua. Tengah duk bangunkan dinding. Ada satu part sikit lagi nak siap. Maknanya kalau dia buat ni, siaplah rumah tu. Tiba-tiba azan berkumandang. Dia tinggalkan kerja tu, terus pergi salat. Padahal kalau dia buat sikit pun tak ada apa. Dan itulah kebiasaan kita sekarang ni pun. Kalau kita tengah buat kerja tu dah nak habis dah, azan. Kerja tu sikit je lagi nak habis. Kebanyakan orang dia pilih untuk sudahkan kerja tu. Sebab dia fikir nanti habis ni dia boleh salat balik. Cuma nak katanya, kita punya sikap ta'zim salah. Ta'zim ni maksudnya mengagungkan salat. Dengan sikap orang dahulu, salafus salih dahulu, jauh beza dia. Jurang dia sangat jauh. Jurang yang sangat ketara. Tu belum lagi kita cerita tentang sifat salat orang dulu dengan sifat salat orang sekarang. Sebab tu kita tengok ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, cerita tentang bacaan-bacaan yang Nabi baca dalam salat. Dan kita pun terkejut sebahagian riwayat tu. Kita tengok ada satu riwayat daripada Zaid bin Thabit, satu lagi riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia cerita bagaimana Nabi ni telah mengimamkan salat maghrib dan telah membaca surah Al-A'raf keseluruhan dalam 2 rakaat yang dibaca jahar. Nabi jadi imam, 2 rakaat yang baca kuat tu, Nabi perhabis surah A'raf seluruhnya. Surah A'raf berapa muka surat? Surah A'raf 26 muka surat dalam mushaf. Berapa ayat? 206 ayat. Maknanya kalau kita nisbah sekarang, ditunaikan salat maghrib ni dengan waktu kita sekarang ni, antara isyak dengan maghrib ni tak banyak. Isyak kita 8.33 sekarang. Maknanya antara maghrib nak pergi dengan isyak tu, kalau Nabi salat maghrib seperti itu, kita boleh katakan dia rapat dah dengan isyak. Sebab nak baca 26 muka surat ni, saya anggarkan 22 muka surat 1 juzuk. 26 muka surat 1 juzuk lebih. 1 juzuk beberapa helai. Itu kadar salat dia orang. Kalau orang solat macam ni, kawan-kawan dia yang kerja airport tu akan kata apa lagi? Saya nak sebutlah. Okay. Yang ni yang salat ni, salat curi-curi ni pun dah dikatakan berlagak alim ataupun warak. Kalau yang baca panjang macam yang Nabi baca, macam yang sahabat baca, orang sekarang akan kata apa orang macam ni?
Orang sekarang akan kata lebih-lebih lagi pretending warak. Tapi sebenarnya kita kena sedar, dalam beribadah ni memang kita kena ada niat dan target, kena ada perancangan untuk menjadikan salat kita itu salat yang terbaik. Dan nak jadi salat tu terbaik, mesti kena follow macam apa yang Nabi tunjuk. Sebab tu Zaid bin Thabit dia tegur Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni tabi'in, bukan tabi'in biasa-biasa, daripada 7 orang fuqaha Madinah lagi. Dia salat maghrib jadi imam, dia baca pendek. Zaid bin Thabit kata Nabi dulu baca A'raf habis. Kenapa baca pendek? Kita boleh bayang, makmum minta kepada jemaah, minta kepada imam untuk memperpanjangkan dia punya bacaan. Biasa zaman kita ni ialah makmum minta pendekkan bacaan. Ini satu jurang yang jauh orang dulu dengan orang sekarang. Kita tengok lagi asar-asar yang lain. Antaranya ialah Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ni ialah tokoh hadis yang hebat. Orang belajar hadis dia tahu satu orang tokoh nama Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi kata, setiap kali azan dikumandangkan, maka aku sudah berada dalam keadaan berwuduk. Dia nak beritahu apa pada kita? Dia nak beritahu sebelum azan berkumandang, dia dah prepare untuk salat itu. Dia ada perancangan untuk salat tu. Dia dah tahu dah berapa waktu yang diperuntukkan untuk dia berada dalam keadaan paling terbaik, paling bersedia, tak gopoh, tak tergesa-gesa, tak kalut. Sebab tu dia kata setiap kali azan dikumandangkan, aku dah berwudu. Bukan setiap kali azan berkumandang baru nak pergi tandas, baru nak singsing baju apa semua. Bukan. Waktu azan tu dah berwudu dah. Maknanya ready untuk salat rawatib, ready untuk masuk dalam saf dan salat jemaah. Itu cerita orang dulu dengan salat. Kita baca lagi apa dia sebut. Segar lagi dalam ingatan cerita kawan kami yang sama-sama belajar dalam tingkatan 5 di Sekolah Agama Arab Ma'had Muhammadin Laki, Kota Baru, Kelantan. Ni cerita penulis kot. Mungkin cerita Ustaz Abdullah Bukhari sebab dia memang orang Kelantan pun. Kami yang mendengar ceritanya tersenyum lebar kerana tahu kawan kami ini masih tebal selaput nakalnya dan bukanlah seorang yang warak atau alim bagai dipuji orang di tempat kerjanya. Maknanya hakikat yang semayang ni bukanlah orang yang selalu nampak jelas warak ataupun jenis orang yang memang lekat dengan agama ataupun apply sunnah dalam hidup dia. Tak pun. Dia orang biasa tapi dia salat, dia tak teruk lah, dia salat. Tapi dia bukan seperti mana orang yang memang betul-betul mengamalkan hampir 100% apa yang Nabi buat dalam hidup dia. Namun kini apabila semakin dewasa dan banyak melihat ragam manusia, baru saya akui Muslim yang tidak tinggal salat sebenarnya sangat istimewa. Istimewa kerana kenal diri dan kenal Tuhannya. Memang ini ialah benda yang sangat-sangat jarang sekarang ni. Mungkin kita di Perlis ni kita tak nampak sangat isu ni sebab kita tiada kegiatan-kegiatan yang nampak terlalu sibuk. Ada orang sibuk tapi dia punya sibuk tu tak nampak sangat. Berbeza orang duduk di bandar-bandar besar, kita nampak kesibukan dia nak pergi kerja, balik kerja sehala 80 90 km apa semua ni. Sehingga budaya tak salat dan qada salat bila mana dah balik kerja jadi normal di sebahagian tempat. Dan inilah punca kepada segala depression, segala tekanan, segala masalah hidup, segala ragam manusia yang membebankan makin berkembang. Sebab apa? Sebab kita yang meremehkan salat. Sekarang ni kita kena tahu, salat ni ialah satu perintah yang Tuhan letakkan kepada kita semua yang mukallaf. Muslim yang mukallaf ni dia kena salat. Banyak ayat sebut tentang yuqimunas salah ataupun iqamatus salah, mendirikan salat, menyempurnakan salat. Banyak ayat sebut. Bila mana kita tengok dalam Quran sebut tentang benda ni, kita boleh nampak pentingnya salat tu. Saya pernah jumpa depan mata saya sendiri. Ni kejadian ni di Malaysia.
Tapi sebelum saya pindah di Perlis ni lah, ada satu orang, dia ni ketua jabatan untuk satu jabat kerajaan. Sebelum daripada dia jadi ketua jabatan, jabatan tu ada problem banyak lah. Pegawai suka mengular, duit pun tak telus, banyak urusan-urusan pembayaran ni tak transparent, ada tercicir situ, tercicir sini. Sebelum dia jadi ketua jabatan, bila mana dia naik jadi ketua jabatan, dia berbeza dengan ketua jabatan yang lepas, yang sebelum tu. Bila mana dia naik, perasan dia punya department ni berubah banyak. Ni satu bahagian, satu jabatan kerajaan, saya tak nak sebut kementerian apa, cuma dia jaga department tu. Dia telah mengubah banyak benda. Naiknya dia ni, dia ubah banyak benda. Banyak benda yang berubah. Pekerja dia nampak lebih berdisiplin. Dia punya aliran keluar masuk duit tu lebih clear, tak macam dulu. Bila mana saya tanya, sebab waktu dia naik tu, dia jemput saya kuliah di jabat dia. Sebelum pada tu, dia datang kuliah di masjid waktu saya di Terengganu. Tapi dia bukan ketua jabatan di Jabatan Terengganu tu lah, sebab Terengganu ada negeri-negeri tepi tu. Okay. Bila mana dia naik, saya nampak dia punya flow urusan jabat dia. Dia buat satu polisi. Polisi dia apa? Menarik polisi ni. Saya rasa saya tak jumpa di mana-mana jabatan pun. Payah nak jumpa benda ni. Iaitu apa-apa saja urusan kerja, mesyuarat, pertemuan, tetamu daripada luar datang, semua kena berhenti 30 minit sebelum masuk waktu salat. Semua kena berhenti. Itu dia punya style. Maknanya sekarang Zuhur 1.19, 12.45, 12.50 meeting kena stop, memberi ruang kepada semua orang ada preparation untuk pergi ke masjid berdekatan ataupun salat jemaah di surau jabatan. Lain pada orang. Benda ni menyebabkan yang lebih atas pada dia kurang selesa, tapi dia tak peduli. Dia tak peduli. Ada banyak kali surat datang sebab benda ni macam kurang praktikal. Sebahagian orang rasa kurang praktikal. Dia tak peduli. Waktu dia cerita pada saya, dia sekarang saya rasa dah pencen dah kot. Waktu tu pun dia dah berumur dah. Dia cerita pada saya, dia macam dia dipanggil oleh atasan sebab dia ubah time work tu lain. Maknanya dia buat style macam tu. Dekat waktu salat, apa-apa saja aktiviti semua kena ber. Meeting penting macam mana pun, nak buat keputusan apa pun, stop. Habis salat kita sama balik. Habis salat kita sama balik. Dia dipanggil oleh atasan dia. Sebab PA dia beritahu, waktu dia menghadiri meeting-meeting penting dengan ketua jabatan lain, dia jaga department tu, lepas tu dia ada dengan bos-bos lain pula. Okay. Bila mana meeting tu dia nak masuk dekat waktu salat, dia keluar macam tu ya daripada bilik mesyuarat. Sebab dia nak pergi salat. Dia buat macam, sehingga orang nampak jelas. Sehinggalah benda tu mengganggu satu orang, bos atasan dia ni. Dia cerita pada saya, dia kata waktu saya konfront dengan bos atas tu, dia kata, Tuan Haji tak payah nak buat alim lah, nak pergi sembahyang jemaah, tunggu dulu, meeting kita ni penting. Jawapan ketua jabatan tu, kontrak saya sebagai hamba lagi mahal daripada kontrak saya sebagai ketua pengarah untuk bahagian ni. Saya punya kontrak dengan Tuhan sebagai hamba untuk saya hadir salat di masjid lebih mahal dan bernilai berbanding kontrak saya untuk pegang department ni. Tuan nak pecat, saya tak peduli. Tapi dia tak dipecat sampai habis. Saya nak sebut apa? Haibah. Tuhan beri pada dia kegerunan. Jadi bos tu takut pula pada dia. Bos tu takut pada dia. Ta'zimus salah. Ini kebesaran, membesarkan salat. Akhirnya kita tengok department dia urus. Apa yang dia buat ni, saya teringat Ibn Qayyim ada sebut, banyak ulama-ulama sebut, kalau kita buat semua benda ni elok, ikut flow, salat sebelum masuk waktu ada persediaan, kita salat masuk waktu, semua urusan dunia ni akan diuruskan oleh Tuhan dengan baik. Ni benda ni kita kena yakin. Tuan-tuan percayalah,
Serabut apa masalah dunia sekarang, baikilah salat dulu. Kita pening macam mana anak saya nakal, kita pening macam mana pejabat saya ni, orang macam ni ada, orang macam ni ada, macam mana saya punya itu, saya punya macam-macam syarikat apa. Yang ni kita tak boleh kawal, sebab ni ialah hati orang. Kita terpaksa deal dengan Tuhan yang memegang hati manusia. Bila mana kita deal dengan dia elok, kita buat segala benda yang dia buat elok, dia akan menjadi. Tuan-tuan cuba buat benda ni. Tuan-tuan ajar diri untuk buat preparation. Saya tanya Tuan Haji tu, Tuan Haji macam mana jadual salat? Dia kata, saya kalau saya nak pergi musafir, kadang-kadang kerja luar sebab mesyuarat luar, saya sentiasa akan buat carian hotel yang saya nak duduk tu, masjid apa yang paling dekat dengan hotel tu. Dan kalau saya nak pergi ke masjid tu daripada hotel tu berapa minit waktu saya, dia macam ada satu buku khas jadual dia, jadual solat, macam jadual kerja tu lah, ada KPI tu, tapi dia rangka elok. Maknanya untuk bulan depan ni dia ada. Sebab tu Tuhan beri keberjayaan dia dalam bahar, dia jaga yang tu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try. Saya tengok depan mata saya, memang benda tu menjadi, memang realitinya. Saya tak tengok dia penat menguruskan orang, sebab dia telah deal dengan Tuhan dengan baik. Dia tak perlu tegur pegawai dia yang bermasalah sehingga Allah Ta'ala mencampakkan rasa bersalah dalam hati pegawai tu. Dia tak perlu marah, dia tak perlu cakap banyak depan bos yang tak suka cara dia, tapi bos tahu sebenarnya yang dia tegur tu salah. Dia yang kawan tu yang ikut nak salat tu betul lah, tak salah pun dia dah betul lah pun. Bukan dia kata dia nak belah pada meeting, dia tak nak masuk balik, dia nak keluar sekejap untuk salat, lepas tu dia balik. Macam kita baca dalam surah Jumaah, Allah Ta'ala kata, idza nudiya lis-salah fantashiru fas'au ila dzikrillah. Bila mana salat itu diseru, bersegera kamu. Fa idza qudiyatis salah, bila mana salat tu selesai, fantashiru, patah balik kerja kamu, tak ada masalah. Cuma saya nak sebutnya ialah, kalau kita berjaya apply ni, kita akan tengok banyak masalah-masalah yang kita pening duk fikir, yang kita duk buat meeting, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Tuhan selesai macam tu saja hakikatnya. Tuhan selesai macam tu saja. Sebab tu benda tu penting. Semalam ada convention masjid-masjid Perlis. AJK masjid ni pun ada pergi. Antara benda yang menarik hati saya dalam program tu ialah perkongsian dua masjid. Satu Masjid Bushra Merbuk di Kedah, yang ni mungkin tuan-tuan boleh tengok sebab dia memang viral sangat-sangat. Satu lagi ialah Masjid Taman Temerloh Jaya di Pahang. Saya tertarik dengan perkongsian dalam video yang dia tayang tu, ialah kebanjiran jemaah yang datang salat di masjid dia. Waktu PKP ni salat sampai keluar. Bukan waktu tak PKP, waktu PKP. Sebelum pada PKP tu memang dah ramai. Saya dah pernah dengar dah cerita tentang Taman Temerloh Jaya ni, masjid dia lain macam. Subuh dia macam sembahyang Jumaat. Memang saya dah pernah dengar cerita pun. Tapi tak pernah dengar secara live perkongsian pada pengurusi masjid tu, doktor tu yang datang semalam. Apa yang menarik yang saya tengok dalam perkongsian video dia, saya tak ramai tu baguslah ramai. Yang saya menariknya ialah, kalau Tuan Imam tengok apa semua dalam video tu, susunan slipper di luar masjid tu, satu line. Yang datang ramai-ramai tu slipper tak kelas kabut. Slipper tu dia kasut lah, dia susun elok. Nak susun elok kasut ni, kalau jemaah 10 orang, 20 orang mudahlah kita nak buat. Ni jemaah melimpah sampai keluar, tapi susunan kasut tu elok. Saya tak pernah pergi tengok lagi lah masjid tu macam mana. Tapi kalau ianya betul boleh buat macam tu, dahsyat. Ini ialah kesan daripada ta'zimus salah, kesan daripada membesarkan salat. Sebab tu masalah apa dalam dunia ni, dia kena balik pada isu ini juga, iaitu isu macam mana dia menguruskan salat dia. Kalau kita rasa kita ada masalah banyak dalam hidup, cuba kita cek salat kita on time ataupun tidak. Sebab tu saya tengok kebanyakan para ulama bila mereka cakap bab salat ni, antara benda yang penting dan mustahak kita tengok, mereka mengajar diri mereka untuk sentiasa awal datang ke masjid dan sentiasa ada preparation. Maknanya
dia bukan niat nak pergi masjid. Contoh, datang masjid malam ni contoh. Datang masjid hari Jumaat malam ni, dia punya bayangan tu dah ada 2 minggu lepas dah terbayang. Jumaat 2 minggu akan datang ni, aku nak datang macam mana, aku nak datang pukul berapa, aku nak sembahyang sunat di sudut mana. Dia macam ada rehearsal awal. Tuan-tuan bayang, majlis besar di dunia ni, ada raja datang, ada sultan ni datang, berapa kali raktai buat macam benda tu dah jadi, buat latihan dulu. Ni kita datang di masjid ni, kita nak berurusan dengan raja di atas segala raja, Tuhan bagi sekalian raja yang ada di dunia. Bukan nak kata kena buat raktai, saya nak sebutnya ialah kebersediaan ataupun perancangan untuk salat tu dah ada. Jadi saya harap kita habis buku ni, tuan-tuan boleh tengok, cek balik, cuba hafal balik bacaan-bacaan yang dah kita lalu, saya dan tuan-tuan sekalian lah, supaya kita terapkan balik, kita bagi faham maksud dia, supaya kita rasa salat tu betul-betul masuk dalam jiwa. Sebab masalah sosial sekarang, orang pening, macam mana orang muda sekarang ni liar sangat, macam mana orang tua sekarang ni perangai tak ketahuan hala sangat. Kita tak boleh ubah tuan-tuan. Kita kena tahu ini bukan keupayaan kita tak mampu. Hakikatnya kita tak mampu. Yang kita mampu ialah kita baiki kita, iaitu kita yang kena salat awal waktu, salat lebih berfokus, baca bacaan tu bagi faham, itu kita boleh ubah. Adapun nak ubah orang, nak suruh orang semua datang salat, dia sukar benda tu. Tapi nak katanya dia bermula pada kita dulu. Kalau kita seorang pemimpin di rumah, kita tunjukkan pada orang-orang yang dipimpin oleh kita dalam rumah itu. Tak perlu cakap apa, make action, buat perbuatan saja. Biasanya bila mana kita buat, orang akan malu mata. Saya ingat sampai ke sekarang Tuan Haji tu, dah lama saya tak jumpa dia. Sebab saya tengok pegawai dia ni gerun dengan dia. Dia bukan orang yang badan besar ke, bukan. Dia tak larat pun. Saya rasa kalau pegawai dia tolak dia rebah, dia tak boleh bangun lawan balik dah pun. Tapi apa yang ada pada diri dia? Haibah. Haibah ni saya nak sebut apa? Karisma daripada salat tu. Dia datang tu orang macam takut. Orang rasa dia macam orang besar. Dia biasa, dia bukan minta dibesarkan pun. Tapi itu kesan. Itu kesan daripada salat. Dan dia tak minta pun kita beranggapan apa yang dia buat tu tak lebih daripada dia nak redha Tuhan. Tapi ini ialah benefit, manfaat yang Tuhan beri. Dengan sebab kamu dah beri sesuatu sebagai hamba kepada aku, maka menjadi hak Tuhan untuk memberikan balasan-balasan baik pada dia, kurniaan-kurniaan baik pada dia. Tuhan menjadikan dia cakap sekali orang dengar, orang tak meluat dengan apa dia cakap, orang hormat dia, orang tak rasa nak penaya dia. Tuhan tarik benda-benda tu daripada diri dia sebab dia buat, dia lakukan. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Sepanjang pemerhatian saya dapati ramai orang tidak salat, baik remaja, orang dewasa dan warga emas. Hal ini berpunca daripada kepincangan didikan. Muka surat 160. Mungkin mereka ini tidak dipaksa didik oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka dahulu pun mungkin turut tidak dipaksa didik oleh generasi lampau. Orang yang tidak dipaksa didik menunaikan salat akan menjadi orang dewasa yang tidak pula memaksa didik anak mereka. Lalu kitaran tidak paksa didik ini akan terus berhubung dan berantai merentas generasi. Maknanya mak ayah yang dulu-dulu dia okey, anak dia tak salat, ataupun dia sendiri tak salat, jadi dia tak ambil tahu sangat anak dia salat ataupun tidak. Jadi benda ni berulang, berterusan. Jadi yang jadi pemutusnya ialah kita yang belajar buku ni lah. Kita yang kena jadi pemutus supaya tidak menjadi penyambung kepada generasi tak peduli terhadap orang tak salat. Sebab tu benda ni penting dan mustahab. Dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa tinggal salat sengaja, hadis riwayat Ahmad, dia telah kafir dengan jelas. Jelas dia kafir. Walaupun ada isu perbincangan di kalangan para ulama pada menetapkan orang tinggal salat sengaja tanpa mengingkari kewajipan salat, dia kafir ataupun tidak. Dan golongan kedua, tinggal salat dengan sengaja dalam masa yang sama mengingkari kewajipan salat. Macam mana status dia? Cuma mazhab Ahmad,
bin Hanbal ataupun Hanbali, dia kata sama saja. Tinggal salat je, itu ialah orang yang kafir. Bahkan ada pandangan-pandangan dalam Hanbali tak ditanam dia di kawasan perkuburan Islam. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ringan sikit. Dia mungkin lebih nak memberi peluang pada orang dan melihat pada realiti masyarakat yang jauh pada agama, yang tak ada ilmu agama basic pun. Kalau kita keluarkan dia orang daripada agama cepat-cepat, maka ni termasuk daripada benda melarikan orang daripada keindahan agama ni, mahasilul Islam. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya populasi Muslim tidak bersalat ialah populasi yang sedang berkembang sekarang. Ramai orang Islam membawa title Islam, Islam dalam IC dia, Islam dalam kad pengenalan dia. Sebab kita Malaysia ni memang ada tertera jelas agama yang dianuti oleh pemegang MyKad tu. Kita dengan Indonesia pun sama. Indonesia pun macam tu. Dia punya tanda pengenalan dia, kad IC dia orang pun ada sebut juga Muslim, Islam. Pemegang MyKad yang beragama Islam, yang pegang saja tapi tidak melaksanakan keislamannya dengan baik, sangat ramai sekarang. Bahkan saya sendiri, saya sebut dengan penuh keinsafan, depan mata saya sendiri yang belajar agama di Jordan, sama negara tempat saya belajar, depan mata saya sendiri, cerdik orangnya, Allah Ta'ala beri pada dia exam apa semua boleh jawab. Dia pun datang dengan beasiswa kerajaan negeri yang mewah. Tak salat, tuan-tuan. Tak salat, betul tak salat. Saya mula-mula duk ingat dia salat sendiri, sehinggalah saya ragu bila mana saya tengok tiap kali hari Jumaat je dia tarik selimut. Pukul sana Jordan ni dia masuk salat fardu Jumaat ni, salat Zuhur ni dalam pukul 12 lebih di awal. Dia bukan macam kita pukul 1, sana pukul 12. Kalau musim sejuk boleh pergi 11.30. Pukul 10 pagi dia tarik selimut. Musim sejuk lah khususnya. Sebab sana selimut pakai selimut tebal musim sejuk. Saya ingat dia sakit ke apa semua. Rupa-rupanya mula-mula sebulan, berlalu bulan yang kedua, bulan yang ketiga, bulan yang keempat, sehinggalah yang duduk serumah dengan dia. Saya tak duduk serumah, cuma rumah berdekatan lah. Tapi kita ni selalu pergi marilah rumah orang ni dah sama-sama student. Sehinggalah rakan serumah dia mengakui dia tidak salat dalam keadaan dia pemegang ijazah pengajian Islam. Dia pegang ijazah. Bahkan orang yang hafal Quran pun, bekas orang di Malaysia sekolah menengah dulu ni belajar mahat tahfiz dulu, dan pernah menang, orang kata apa, menang Johan untuk negeri sekian apa semua. Menang, dia menang. Memang Tuhan beri dia ingatan kuat. Dalam dia tak semayang tuan-tuan, Quran ni dia baca. Itu yang ajaib itu. Dia tak semayang tapi Quran ni dia baca. Tapi kalau cakap dengan dia bab sahabat apa semua ni, dia ada something sikit. Dia macam minat sikit dengan pemikiran-pemikiran yang aliran-aliran yang diragui ni. Tu mungkin sebab akibat daripada tak salat lah kot. Kot dia lah, saya tak kata benda tu pasti. Tapi macam yang kita tengok, orang yang tak salat ni, bila mana kita tahu dia tak salat, kita sendiri pun tak rasa nak berurusan banyak benda dengan dia. Saya tak tahu kalau ada sebahagian orang dia okey berurusan dengan orang yang tak salat setelah tahu. Tak tahu tak apa, tak tahu tak ada masalah. Kita tak disyaratkan untuk usul orang ni salat tak salat. Tapi kalau dah nampak depan mata dia tak salat apa semua, mungkin ada benda yang kita kena urusan. Tapi nak selalu berurusan, nak berkawan, nak ajak musafir, something lah. Kita ada rasa insecure. Sebab kita kena tahu benda-benda negatif ni dia punya pengaruh kuat. Benda negatif, orang yang buat benda tak elok, pengaruh dia kuat. Kita yang sekejap elok, sekejap tak elok ni, kalau kita berterusan duduk dengan orang-orang macam ni, kemungkinan besar kita akan tarik semua negatif dia, kita jadi yang kedua negatif sama macam dia. Itu kesan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, bila mana kamu nak berkawan, kamu kena tengok satu orang tu. Tengok agama orang tu ialah dengan tengok kawan dia. Dia kawan dengan siapa? Kalau dia kawan dengan orang tak ketahuan hala, 70% tak ketahuan hala tu juga ada pada dia. Walaupun tak semua. Sebab memang kawan ni dia sangat-sangat memberi kesan.
Orang yang tidak dipaksa didik menunaikan salat akan menjadi orang dewasa yang tidak pula memaksa didik anak-anak mereka. Lalu kitaran tidak paksa didik ini akan terus berhubung dan berantai merentas generasi. Selepas melihat kecacatan kitaran paksa didik ini, barulah saya faham mengapa Nabi Ibrahim AS berdoa agar ibadah salat mendasar masuk ke dalam jiwa keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Tuan-tuan boleh baca doa ni selepas selesai baca tasyahud, sebelum beri salam. Masukkan sebagai doa kita juga. Dalam sujud pun kita baca, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan zuriat aku. Perkataan zuriat ni dia bukan anak, cucu. Selagi mana kita ni ada zuriat, kita nak semua zuriat kita ni ialah orang saleh yang menunaikan salat, orang yang mendirikan salat. Sebab tu antara rahsia untuk mendapat anak saleh, kita yang kena saleh tu dulu. Kita dulu yang kena saleh. Sebab tu kita baca surah Kahfi. Hari Jumaat kita kena baca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ni dia ada satu part pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Banyak peristiwa lah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. Antara satu part ialah diarahkan untuk mendirikan balik tembok dinding yang di belakangnya ataupun di bawahnya tu ada harta yang diwariskan untuk dua orang anak yatim yang mak ayah dia dulu ni saleh. Tuan-tuan boleh bayang, Allah Ta'ala jamin rezeki anaknya dengan sebab kesalehan mak ayahnya. Dia tak perlu kepada successor yang over sangat. Nak kena fikir, saya nak kena kerja, nak kena membanting tulang, buat itu, buat ini. Kita kena usahalah, ikhtiar, tapi tetap kena yakin dan kena sedar bahawasanya segala apa dalam hidup ni dia bermula dengan dasar kehambaan. Kita sedar kita hamba Tuhan. Kita boleh buat takat kita mampu, tapi walau macam-macam mana pun kita kena sedar bukan kita yang mengurus semua benda atas dunia ni. Kita untuk diri kita ni pun kita tak mampu nak urus benda yang dah ada dalam badan kita, keluarkan pada tempat lain, nak bagi ikut cita rasa, tak boleh. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Orang lelaki, sperma dia bila mana dia bersama dengan pasangan dia, isteri dia boleh tak nak demand, nak anak kulit putih, nak anak cerdik daripada diri dia. Sperma tu, air mani tu daripada diri dia yang duduk disimpan dalam simpanan dia tu lah, daripada diri dia. Tapi dia tak boleh nak macam nak tempah awal, dia tak boleh kawal macam tu. Tuhan yang tetapkan dalam rahim isterinya macam mana anak tu keluar. Kita tak ada kuasa, langsung tak ada kuasa. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang-orang beriman, kamu semua ni fakir, berharap kepada aku. Walaupun kamu orang panggil orang kaya negeri ni, orang kaya negara ni, top 10 orang kaya, tapi kamu fakir, kamu tak boleh menguruskan semua pun, melainkan aku yang menyebabkan benda tu terurus untuk kamu, iaitu dengan salat. Cukainya ialah salat. Kita nak pandangan Tuhan pada kita kena jaga salat. Saya tak niat nak baca habis dalam buku ni sebab dia lebih kepada perkongsian lah. Okay. Cuma nak sebutnya ialah kesimpulan akhir yang saya nampak yang merupakan harapan kepada penulis buku ni, dua orang, Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur dengan Ustaz Abdullah Bukhari ni. Harapan dia orang, saya taklah kenal secara pernah jumpa, tapi dari segi media sosial ni kenal lah dua orang ni. Okay. Daripada kuliah-kuliah dua orang ni, kita boleh tengok dua orang ni ialah asatizah ataupun ustaz yang ada keinginan supaya masyarakat ni baikilah ibadah utama ni, iaitu salat. Tak payah fikir nak baiki negara, nak baiki masyarakat, nak baiki orang ni, nak baiki orang tu. Baiki salat kita. Baiki salat kita, Allah Ta'ala baiki sekeliling kita. Tuan-tuan yakin dia tu. Balik, cek balik buku ni, tengok balik daripada doa istiftah sampailah kepada doa sebelum salam selepas tasyahud. Hayati semua perkataan itu, amalkan dalam salat sunat, bawa juga dalam salat-salat sunat yang kita tunaikan.
kita akan nampak kesan dia sangat luar biasa. Bukanlah kita jadi kaya, tapi satu ketenangan yang mungkin kita tak pernah dapat sebelum ni, kita akan rasa. Nanti kita akan tengok benda tu. Tuan-tuan buat seminggu, lepas tu terus konsisten sampailah kepada mati. Kita bawa benda ni. Sebab kita tak payah nak fikir ilmu-ilmu yang payah-payah, yang penat-penat ni, tak perlu. Ilmu ni yang dibawa oleh Nabi ni, bacaan-bacaan segala apa. Kalau tuan-tuan tengok, bacaan dalam sujud, bacaan dalam rukuk, banyak bacaan-bacaan yang menunjukkan keesaan Tuhan yang kita kena hayati. Situ kita akan dapat. Kita beri laluan azan dulu, nanti kita akan bagi kesimpulan akhir sikit.
Jadi sebagai kesimpulan akhir yang kita tengok, apa yang dia nak sebut dalam nota hikmah ni ialah kita cuba untuk baiki balik salat, kita upgrade balik mana yang mungkin kita cuai sebelum pada ni. Kalau kita orang yang salat, jadi orang yang sempurnakan salat. Kalau kita orang yang tak salat, kita salatlah bagi cukup. Lepas tu try untuk salat-salat lain untuk menampung kesilapan-kesilapan yang lepas daripada salat-salat yang mungkin kita buat lebih kurang. Okay. Cuma dalam buku ni untuk muka surat 160, 161 sampailah habis nota hikmah 164 tu, dia datangkan dalil-dalil. Yang ni mungkin kita akan sentuh pada kali yang akan datang, iaitu kuliah akan datang, dan kita akan sentuh sekali nota hikmah muka surat 165 tu, nak bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf di akhirat. Tu tanda soal dia, sebab memang ada ancaman daripada Nabi, orang yang tak salat akan dihimpunkan dengan VIP neraka. Ni semua VIP neraka ni. Fir'aun, Qarun ni VIP juga, tapi VIP neraka. Tapi tak ada kemuliaan. Okay. Saya lengahkan bagi habis ni sebab pasal sambungan kita ni 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat oleh Ustaz Mustafa Suki ni. Tuan-tuan boleh pelan-pelan prepare lah kot. Mungkin pihak masjid pun boleh deal. Cadangan saya lah, saya tak kata mesti kena ikut. Saya rasa paling mudah dengan kedai buku Nurani di Seriak tu. Situlah stok yang paling banyak saya tengok dia pelik ni. Sebab nak ambil tempat lain dia macam take time nak sampai. Kalau habis buku ni habis, nak sampai buku ni dia maybe makan 2-3 minggu tau. Saya rasa macam elok habis je buku ni dah ada dah. Itu lebih senang. Jadi dalam seminggu 2 ni kalau pergi kedai tu saya rasa dia dah ada dah kot. Yang tu saya pulang balik kepada AJK macam mana fikir. Tapi cadangan saya kedai buku Nurani di Seriak tu antara yang paling mudah lah. Dia paling banyak stok buku-buku macam ni. Buku ni pun harga dia RM25. Mungkin beli dalam kuantiti yang banyak dia dapat pengurangan sikit lah. Okay. Buku ni insyaAllah kita akan guna untuk sambungan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat. Buku ni ialah berkenaan dengan benda-benda penting dalam muamalat, iaitu jual beli harian kita. Tapi dia sangat basic lah. Dia bukanlah benda yang payah-payah dalam muamalat, tapi dia tetap ada sentuh benda-benda yang moden, benda-benda yang terkini. Saya pun sendiri taklah reti sangat ilmu muamalat ni, tapi setakat yang saya baca dia bukanlah benda yang terlalu mendalam, yang orang kata apa, perlu pakar bidang, orang yang memang belajar sampai bertahun-tahun lah. Sebab dulu waktu saya belajar pun memang kita ambil lah subjek fiqh muamalat ni, tapi kita tak mendalam lah. Cuma yang apa yang dia sebut ni saya rasa still basic untuk disampaikan pada masyarakat. Sebab tu dia tulis untuk orang awam. Kalau buku ni payah, dia duduk universiti je lah. Sebab buku ni dah dijual oleh orang awam, untuk orang awam. Jadi ianya ialah benda penting. Sebab dia pun sebut yang diremehkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat kena tahu apa sebenarnya benda-benda dalam muamalat harian kita yang mungkin kita tak buat ikut syar'i, tapi dia susun ikut hadis 40. Jadi 40 perkara dalam muamalat yang kita akan jumpa dalam buku ni. Yang ni insya-Allah minggu depan tak lagi, minggu depan sekali lagi. 2 minggu akan datang. 2 minggu dari sekarang lah maksudnya. Okey. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.